Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh ahli jemaah sekalian muslimin muslimat yang saya hormati, marilah kita sama-sama pagi ini untuk memulakan kuliah subuh kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La haula wa la quwata illa billahi alil azim. Sebagai mukadimah kita pagi ini, saya nak ulang balik peringatan pada bulan-bulan yang lalu. Ada seorang ulama menulis sebuah buku yang berkaitan persoalan akidah. Beliau ialah Dr. Syekh Abdul Aziz Muhammad As-Salman. Pada muka surat 45, saya ambil keratan dia ni. Dia menyebut khusus di antara bab yang disebut ialah mengenai apa yang kita sedang pelajari ini. Antaranya dia mengatakan sebab dinamakan dengan dia dengan nama Asma'ul Husna. Maka di sini ada orang tanya dia dalam buku ni. Mengapakah nama-nama Allah itu disebut dengan Asma'ul Husna? Apakah dia nama-nama itu merupakan yang telah ditetapkan dalam syariat? Atau apakah penyifatan ini bermakna meniadakannya sebagai nama yang tertentu buat alam ini? Mohon doktor perjelaskan. Maka dia jawab, dikatakan demikian itu, Asma'ul Husna tadi adalah barang menunjukkan betapa baiknya, kemuliaan, kebesaran, keagungan bagi Allah Ta'ala itu, sama ada sifatnya, af'alnya dan juga zatnya yang diberi akan dia nama itu. Kemudian dia menyebut sifat-sifat namanya itu bukanlah bermakna meniadakannya sebagai nama tertentu buat alam. Mana ada kaitan alam. Ya. Sebab itu saya kata, setiap nama Allah yang 99 tu berlaku ketika ini. Terjadi. Sebab itu dengan kita pelajari, baru kita dapat kesedaran dia. Ya. Macam kita hidup hari ini, pagi ini. Kenapa? Sebab kita Al-Hayy, Allah bagi hidup. Al-Muhyi,
Kemudian ada kematian, Allah itu Al-Mumit. Kita makan, kenapa Ar-Razak, dia bagi rezeki. Itu dia kat sini, ada kaitan dengan alam yang berlaku. Cumanya kata dia, berbeza nama-nama ini dengan nama hambanya, umpamanya manusia. Lepas tu kalau kita nak bagi nama, boleh ambil nama Allah, tapi jangan ambil sebiji. Umpamanya Ar-Razak, Razak saja. Kena taruh Abdul Razak. Abdul Muhaimin. Macam tu ya, contoh. Dia tak sama tu. Yang mana menunjukkan sifat kandungnya Allah Ta'ala itu, semuanya merupakan puja-puji baginya. Sanjungan serta ucapan syukur. Kenapa syukur? Sebab nama dia pun Asy-Syakur. Asy-Syakur, tentang tengok ni daftar dia. Asy-Syakur apa maknanya? Allah yang maha menerima kasih dari hambanya. Maknanya nama yang ke-36. Ya. Kenapa nak Asy-Syakur? Kenapa nak bersyukur? Iyalah, kalau umpamanya kita berdosa, terlanggar maksiat, tak sengaja, maka ada peluang taubat. Sebab nama dia yang ke-35, 15, 80, 82, semua kaitannya sama. Allah itu pengampun. Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu, pemaaf. Penerima taubat, orang yang taubat bila dia berdosa. Jadi kena syukur. Cuba misalnya Allah, kita buat dosa, Allah tak ampunkan, masalah kita. Ini tuan-tuan ya. Sebab dia kata sini, syukurnya kita. Dan dialah itu suatu ketetapan hukumnya yang tidak boleh disalah tafsirkan dengan barang yang lain. Kerana erti nama-nama Allah ni cukup jelas disebut dalam bahasa Arab. Walau macam mana pun, dalam hal keadaan itu, masing-masing nama itu ada manfaat, ada faedahnya. Boleh guna untuk berdoa dan berzikir. Baik. Saya bagi contoh. Ya. Kenapa dia kata jangan salah guna? Sebab pada ayat Al-A'raf 180, tengok pada hujung dia. Di mana Allah menyebut firman-Nya, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Apa maksudnya? Demi sungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama yang agung, nama-nama yang indah, nama-nama yang hebat, nama-nama yang mulia. Maka hendaklah dengan nama-nama itu dijadikan pegangan tauhid, akidah. Ya. Dan jangan disalahgunakan ayat tersebut. Barang siapa yang menyalahgunakan sama ada maksud kendaknya, awas orang itu, kata Allah. Aku akan bertindak. Betul lah ulama' doktor ni sebut. Jangan salah guna dari nama-nama tadi. Sama ada pengertiannya, tuntutannya. Baik. Kemudian, yang keduanya. Ada orang tanya yang kedua. Ya. Apakah rukun-rukun iman kepada Asmaul Husna ini? Maka dia jawab. Adapun rukun beriman terhadap Asmaul Husna ini, jumlahnya adalah berapa? Dia tak boleh sebut kan? 3 je. Dia kata ada 3. Adapun yang pertama, hendaklah beriman dengan nama itu sendiri.
Contoh pagi ni, kita nak pelajari susunan nama yang ke-9. Muka surat 33. Allah, selain Ar-Rahman Ar-Rahimnya, dia juga namanya Al-Aziz. Jadi nama Al-Aziz ni kena beriman. Macam mana berimannya? Mesti terima benar selain Allah namanya Al-Aziz. Diyakini, diterima, dibenarkan, diiyakan. Semua nama Allah itu selain Allah, Ar-Rahman Ar-Rahimnya, dia juga disebut Al-Aziz. Apa makna Al-Aziz? Yakni, dialah maha mulia, dialah maha perkasa, dialah maha gagah. Itu yang pertama. Rukun yang kedua, dia kata, hendaklah beriman dengan barang suatu yang ditunjuki dari sekedar pengertian dari nama tersebut. Maknanya syarah dia. Mana syarahnya? Tu yang ada pada tuan-tuan tu. Di dalam buku tu, itu syarah dia. Contohnya, tengok. Al-Aziz, mana syarahnya? Yang gagah perkasa, yang ulit, yang kuat, yang payah dicari, dan suka didapati barang yang seumpama dengannya, yang dapat menakluki segala-galanya, termasuk Al-Aziz itu Allah yang boleh memusnahkan alam ini. Bila berlakunya kiamat. Tu nak bagi tahu keterangan syarah dia. Dan wajib diimani tentang keterangan dia. Ya. Itu rukun yang kedua. Ya. 2 hari sudah saya nak mengajar di Sungai Pinang. Bukan, di Shah Alam, ya. Memandu kereta, seorang profesor sedang ni mengajar di Radio IKIM. Dia sebut 2 nama, saya ingat lagi. Al-Fadhil Dr. Aiman Sakafi nama dia. Setiap hari Selasa tak simak, ya, dia Radio IKIM petang. Secara live boleh soal dalam telefon. Dia ajar nama yang ke-12. Bukan. Dia kaitkan 12, 13, Al-Bari, Al-Khaliq dengan Al-Kabir, Al-Mutakabbir. Orang tanya dia, apa bezanya Allah itu Al-Kabir, Al-Mutakabbir? Al-Kabir maknanya yang agung, yang besar, diri Allah. Al-Mutakabbir sifat dia. Sifat dia sombong tu. Dia tak sama, dia kata. Al-Khaliq menjadikan, Al-Bari yang merancang, dihurai semua. Ya. Setiap hari saya ingat, ya, dalam kereta saya dengar, saya buka radio dalam perjalanan tu, dia mengajar bab ini. Terutama disebut, terutama kita yang berpegang ahli sunnah banyak, wajib mengimani nama-nama Allah itu. Ya. Sebab tadi saya kata sini, rukun yang kedua, hendaklah dia kata, beriman dengan barang suatu yang ditunjuki dari segenap pengertian daripada nama-nama tersebut. Mana syarah dia tu, keterangan dia, huraian dia. Ini yang kita baca sekarang ni. Kemudian rukun yang ketiga disebut, wajib beriman dengan sesuatu itu tadi, hendaklah dari nama-nama tadi, dia kata, mendatangkan bekas kesan kepada diri kita. Tu. Contoh tadi saya sebut, bila makan, Allah itu Ar-Razak. Nombor 18 kan? Ar-Razak. Tuhan Maha beri rezeki. Macam mana bawa sedar tadi, ingat lebih tu makan tadi tu, ingatlah itu Allah punya. Allah beri anugerah nikmat makan minum. Kelazatannya, kesedapannya. Jadi jangan sampai kufur makan nikmat Allah tetapi tidak laksanakan kehendak perintah dia. Tak kena. Itu maksud sini tersebut, hendaklah
mengimani syarah tadi, maka yang ketiganya turun kepada kita. Maknanya memberi kesedaran, keinsafan kepada kita yang selayaknya kita ni sebagai seorang hamba kepadanya. Itu 3 rukun. Ya. Jadi marilah pagi ini kita masuk pada rukun yang kedua, memahami syarah dari nama-nama tersebut. Iaitu pagi ini kita pelajari nama yang ke-9. Boleh? Kita belajar sikit-sikit, biar sikit. Janji 4 kita dapat. Ilmu, iman, amal, faham. Ulang balik. 4 ini masuk semua tempat. Pagi ni kita tengah belajar. Tadi semayang pun begitu. Ya. Kemudian kita puasa. Berjihad. Berpolitik. 4 ni jangan tinggalkan. Ilmu, amal, iman, faham. Bila ditanggal salah satu, jadi rosak. Sebab kita tak nak ada iman tapi tak faham. Ada amal tapi tak ada ilmu. Kita tak nak begitu. Lengkapkan 4. Buat macam rukun tambahan kita. Ya. Rukun ni makna tiang. Ya. Jadi asas. InsyaAllah. Ya. Baik. Jadi ini kata pengarang. Ya. Syarah Al-Aziz itu bermaksud dialah Allah Tuhan yang sangat perkasa. Yang ulit, yang kuat. Maknanya, dari nama-nama ini, tuan-tuan sekalian yang saya hormati, dia ada kaitan dengan yang lain. Tadi Tok Imam pun baca ayat Al-Qahar. Pun sama, perkasa. Al-Qawi. Al-Qawi nombor 54. Cuba tengok. Al-Matin 55. Semua ada kaitan dengan Al-Aziz. Al-Jabbar, Al-Muntakim. Kunut Nazilah yang dibaca Tok Imam tadi, Ustaz tadi. Semua ada kaitan dia. Betul? Sebab apa? Nama-nama Allah ni tak pernah putus. Allah kaitan dengan Ar-Rahman. Allah kaitan dengan Ar-Rahim. Allah kaitan Al-Salam. Sampailah Allah kaitan dengan Al-Aziz. Sampai yang terhujungnya, 99, Allah juga As-Sabur. Yang sifatnya maha penyabar. Itu ya. Kemudian, yang kuat, yang payah dicari dan suka didapati seumpama dengannya. Nya ni apa? Nya Allah. Yang dapat menakluki segala-galanya, termasuk alam ini, dia mampu dimusnahkan. Itu nak menunjukkan betapa sifat kebesaran, keagungan, kekuatan Allah. Itu sebut Al-Aziz. Jadi Allah Ta'ala itu adalah yang maha gagah perkasa. Yang dapat menakluki apa saja dan siapa saja. Jadi tak usahlah ada orang nak belagak, nak lawan Tuhan. Dia senang nak tengok. Kalau kita nak rasakan Allah ni kuat, masuk rukun 3 tadi, kita jangan buat benda yang menyalahi. Jangan buat benda-benda yang bertentangan dengan Islam. Kalau siapa berani buat tu, makna seolah-olahnya dia kuat. Mengatakan Allah tak kuat. Yang main-main tuan-tuan. Tentera Allah ni banyak. Bukan dia saja kuat. Dia ada tenteranya. Burung-burung pun jadi tenteranya. Angin pun jadi tentera dia. Apatah lagi para malaikatnya. Semuanya tentera dari Allah. Air pun begitu. Ni sehari 2 ni dengan banjir, kalah kita. Tak. Dengan tanah bumi tenggelam, mati kita. Nak lawan Tuhan macam mana? Tapi itulah lagak manusia ni. Buatlah program yang betul-betul. Ya. Kalau nak buat lari pun larilah di padang. Ini larian LGBT. La ilaha illallah. Itu semua perbuatan mengundang murka Allah. Kita tak nak buat benda apa, tanya Allah dulu. Yang kita nak buat ni betul tak ikut syariat? Berpadanan tak dengan hukum Allah? Ini main buat aja.
Nak buat lawatan, buatlah tempat yang elok-elok. Ni masuk kuil. Masuk satu cerita. Buat statement satu cerita. Dia kata Hindu dengan Islam sama. Kata sama di mana? Bagi contoh tuan-tuan pagi ni nak tengok mana sama. Asas kita akidah tauhid. Allah Ta'ala Tuhan kita. Asas mereka berhala. Sama di mana? Ada orang Hindu tu cakap dengan saya. Dia kata, Tuan Najib, kita orang Hindu, kita punya kitab ada bagi tahu. Itu makan lembu, dosa besar tahu. Sama di mana? Tak sama. Saya bawa 2 ayat. Dalam surah Ali Imran. Cuba tuan-tuan cek ayat ni. Nombor 19, nombor 85. Ali Imran. Inna dina indallahil Islam. Kata Allah sebenar agama itu ialah Islam. Itu ayat yang 19. Ayat 85 kata, wa may yabtaghi al-islami dinan fala yuqbala min. Siapa-siapa cari lembat Islamnya sampai bila-bila Allah tolak. Tak diterima. Macam mana sama pula? Itu mula sebut 4 tu nak betul. Ilmu, iman, amal, faham. Kau tak faham jadi macam ni. Saya beritahu tuan-tuan, apa-apa nak buat, tanya Islam dulu. Kalau buat lawatan pun, tentukan lawatan yang dapat pahala. Bukan dosa. Pergilah bawa rombongan pergi umrah. Memang pahala. Ataupun datang ni masjid kita ni, ramai-ramai. Mari kita melawat masjid At-Taqwa Biik Kapau. Kita gotong royong. Pahala. Ataupun pergi sana, Sendayan, tengok masjid cantik tu. Ini masuk kuil. La ilaha illallah. Yang bukan-bukan kerjanya. Tak ada kerja, cari kerja. Belum LGBT. Itu larian melenyis namanya. Saya tengok gambarnya. Ada yang letak kemaluan berlari. Keterontang-kanting kemaluannya. Larian LGBT. Itu semua perbuatan mencabar. Islam tu. Seolah-olahnya dia kuat. Kuat mana kita ni? Ni baca syarah ni. Sebab tu, bila saya kaitkan tadi semua tu, macam mana dia pindah pada rukun yang ketiga. Bawa kesedaran. Teruslah kita belagar nak lawan Tuhan. Tak mampu kita. Saya pernah tuan-tuan masa di kampung menulis getah. Kena sengat tawon kalau kabut demam. Itu baru tawon. Penyengat. Kena kepala. Demam 2-3 hari. Kecil je. Nak lawan dengan hukum Allah. Nak lawan dengan Tuhan juga. Macam mana? Lawan dengan air pun tak mampu. Itu cara pemahaman kita. Bila memahami nama-nama Allah ni. Jangan kita nak belagak sangat. Nak double sangat. Ambil peringatan dia. Bila mana yang Allah itu kuat, ingat. Kita ni lemah. Takutlah kita dengan dia. Itu ya. Jadi disebut sini, maka Allah Ta'ala itulah yang maha gagah perkasanya, yang dapat menaklukkan apa saja, siapa saja, tak kira. Besar mana kamu, kerajaan kamu. Allah boleh tumpaskan. Termasuk memusnahkan, kata pengarang ni, atau menghancur leburkan alam dan cakrawala ini yang wujud dengan hancur sehancur-hancurnya. Bila datangnya kiamat. Betul kiamat namanya Yaumal Qiyamah. Yaumal Hasrah. Hari penyesalan. Yaumal Tanat. Hari pekik memekik. Manggil memanggil. Yaumal Ba'is. Yaumal Ba'as. Hari dibangkitkan. Semula. Ini ada nama dia. Allah tu Al-Ba'is. Tu
Tuhan yang menghidupkan, membangunkan. Yaumal jaza, hari ditimbang. Yaumal hisab, hari dihitung. Itulah tuan-tuan ya. Dan tidak boleh Allah itu dikuasai, diperintah oleh siapa pun. Itulah dia sebut Al-Kabir, Al-Mutakabbir. Boleh tengok balik senarai lama. Al-Kabir pun dia, Al-Mutakabbir pun dia. Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Muntakim. Semua berkait-kait. Ya. Yang berkaitan dengan kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan segalanya. Baik. Saya bawa 3-4 orang penafsir. Kita tengok sini pula. Dia ambil ayat Quran dalam surah Al-Baqarah pada ayat 129 penghujung dia. Di sana ada perkataan kalimah innaka antal aziz. Sesungguhnya engkau itu Tuhan Maha Gagah Perkasa. Kata Ibn Katsir, maksudnya ialah Allah Ta'ala itu boleh buat apa saja semaunya, kendaknya. Tidak ada yang boleh melawan apa yang Allah kendaki. Tak ada siapa boleh lawan apa yang Allah tetapkan. Apa saja kendak dia akan berlaku, tak ada siapa boleh menghalangnya. Kenapa? Cuba semak nombor 69. Kerana Allah itu Al-Qadir. Dia maha berkuasa, super power. Tengok pula nombor 70, sebalik dia. Al-Muqtadir. Kerana dia tetapkan kuasanya. Jadi kita yang hamba yang lemah ni lawan macam mana? Sebab Ibn Katsir kata, tiada siapa jua yang boleh menghalang kendaknya. Ya. Tidak ada siapa yang boleh menyekatnya. Segalanya. Kerana Allah itu sifatnya maha gagah. Maha perkasa. Itu ya. Kemudian ujungnya Al-Hakim. Al-Hakim pun nama dia. Tuhan yang maha bijaksana. Al-Hakim sama dengan Al-Hakam. 29 dengan 47. Al-Hakim maknanya bijaksana. Al-Hakam dia tentukan hukum. Ya. Tu kita kait-kaitkan biar kita faham. Sehingga katanya ada setengah mufassirin menyebut memberi maksud Al-Aziz itu ialah sebagai kuat dan menang. Kuat dan menang. Ada setengah orang kuat tapi tewas. Tak menang. Kuat tapi tak menang. Kita nak kuat dan menang. Jadi kalau kita nak kuat, nak menang, ikut Islam. Itu je. Sebab kekuatan itu dari Allah. Kemenangan itu dari Allah. Sebagaimana syarat-syarat kemenangan dibuat. Contohnya macam Allah sebut antara ayatnya dalam surah Al-Anfal. Ayat nombor 46. Wala tanaza'u fatafshalu wa tashabari hukum. Jangan kamu berbalah antara kamu. Jangan kamu bermusuh antara kamu. Jangan kamu berpecah antara kamu. Sekiranya ini berlaku, kekuatan kamu hilang, kata Allah. Mana syarat menang tu nak bersatu. Ini janji Allah. Tengok ayat 46 Al-Anfal. Allah sebut begitu. Nak kuat, nak menang, ikut syarat dia. Bersatu atas nama Islam. Atas satu akidah tauhid. Allah janji kemenangan. Orang Islam ni ramai tuan-tuan. Berbilion. Tapi tak dapat berkuasa. Sebab apa? Berpecah belah. Sedangkan Allah suruh kita bersatu. Atas namanya Islam. Atas namanya Tauhid. Tapi kita tak buat.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan pecah belah. Allah ingatkan tu. Ya. Jadi kalau kita nak kuat, bersatu. Barulah kita kuat dan menang. Kerana kemenangan, kekuatan tu datang dari Allah. Itu boleh masuk rukun yang ketiga tadi. Ya. Kita kuat ni dari mana? Tempiasnya Allah bagi. Sebab tu jangan sombong. Kalau Allah tarik kekuatan, kita lemah. Paralyzed. Lumpuh. Ya. Stroke. Tak boleh buat apa dah. Ingatlah, kita kuat ni, Dia yang bagi. Jadi naklah guna kekuatan itu pada jalan yang benar. Bukan jadi musuh Allah. Bukan jadi menentang agama Allah. Ini hari-hari lawan Islam. Ada satu orang namanya Pak Yus. Hari-hari hentam ulama, hentam Islam. Kenapa jadi macam tu? Ya? Dia marah sangat Islam. Saya sempat semalam baca satu hadis di rumah. Saya buka Matan Arba'in. Hadis yang ke-38. Hadis Qudsi kan. Kan Nabi menyebut, Allah berfirman, Man adali waliyan faqad adzanhu biharbi. Siapa-siapa yang bermusuh dengan para waliku, kata Allah. Wali ni kita Allah yang orang yang Allah sayang. Maka berhati-hati, maknanya hadis ni kata, awas Allah siap perang dengan dia. Allah ni kuat. Siapa kita nak perang dengan Tuhan? Cuba baca syarah dia. Saya ada bawa keratannya. Hadis itu menyebut tentang orang yang bermusuh dengan wali Allah. Para ahli ulama'nya. Hal orang yang mendekati diri kepada Allah Ta'ala dengan fardu dan sunatnya. Allah jelaskan hal ini dengan mengatakan bahawasanya siapa yang menyakiti waliku, bermusuh dengannya. Sesungguhnya aku, kata Allah, memaklumkan pada orang itu, memberitahu perang kepadanya. Iaitu, aku, kata Allah, tetap benci kepadanya. Wali yang masukkan sini ialah orang mukmin yang beriman. Jadi menyakiti para walinya bermakna menyakiti orang mukmin yang beriman. Kerana orang mukmin yang sebenarnya ialah orang yang sanggup melaksanakan amalan takwanya, amal solehnya, menunaikan tanggungjawabnya yang Allah letakkan ke atasnya. Dan dia dikatakan wali Allah itu ialah kerana Allah telah menjadikan dia orang yang taat, orang yang bertakwa, yang sentiasa dikawal, dipelihara segala, ditolonginya. Kerana inilah, maka dekatlah ia kepada Allah Ta'ala, mendampinginya, mematuhi segala perintahnya, menjauhi barang larangannya, memperbanyak segala amalan sunatnya. Tiada jemu dari ingatannya kepada Allah Ta'ala. Tiada luput hatinya dari meneliti dari tanda kudratnya. Tiada bosan telinganya dari mendengar ayat-ayatnya. Seraya tiada lemah lidahnya dari memuji kebaikannya yang tidak terhitung nilainya. Ni syarah dia. Tengok Matan Arba'in nombor 38. Dalil menunjukkan Allah itu kuat. Jadi siapa kita nak cuba lawan dia. Tapi ini keadaan kita hari ni. Saya terus terang sebut pagi ni. Pak Yus yang tikaikan ulama-ulama ni sebab tak adanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau dia ada, dah kena tebas lama dah. Tuan-tuan ingat tak? Masa kita merujuk risalah Roh Tauhid dulu. Kan ada satu bab macam mana Asbabun Nuzul Suratun Nisa ayat 36 datang. Ayat 65, maaf. Kenapa? Kan dua orang berbalah kan kesnya. Jadi memang tuntutan kita bila ada satu masalah perbalahan,
Nak mendapat jawapan yang betul, kita kena rujuk pada Islam. Macam mana An-Nisa 59 sebut. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zariharu ahsanu ta'wila. Kata Allah, kalau ada masalah, balik pada Islam. Tanya Allah, tanya Rasul. Tanda kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, tanda beriman pada hari akhirat. Dengan kamu balik sana itu, akan diselesaikan dengan sebaiknya. Jadi kes ni, jumpa Nabi kan kisahnya. Ingat balik ya, pengajian yang lalu. Jadi Nabi putuskan, begitu ceritanya je. Okay. Maknanya kamu tak betul. Kamu betul. Dah baliklah. Yang salah tadi masih tak nak terima apa yang Nabi putuskan. Dia pakat kawan dia, ajak pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar tanya, kenapa? Kami ni berbalah. Kalau tak siap saya, di antara riwayat menyebut, pasal saliran air. Siapa dulu nak alih dulu. Patutlah rumah mula-mula dapat bangun. Yang dah habis selesai airnya, rumah dia. Tapi tak setuju. Mengikut maknanya agihan tadi. Cerita oleh Abu Bakar. Lalu kata, betul lah tu kalau Nabi dah kata gitu. Betul lah Nabi tu pemutus hukum. Dia Al-Hakam, Al-Hakim. Terima je. Rupa tuan-tuan, masih tak terima yang dibagi keputusan tadi. Sayyidina Abu Bakar tu sudah betul lah tu. Baliklah. Rupa dia pakat lagi pergi jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siaplah. Sayyidina Umar dengarlah kisah dia. Kan? Ingat balik kisah ni kan? Kenapa ayat ni turun? An-Nisa ayat 65. Maka bila Sayyidina Umar dengar ceritanya, sekejap ya. Dia masuk dalam rumah dia. Apa yang dia ambil? Pedang terhunus. Lalu dicantasnya kepala orang tak terima keputusan Nabi tadi. Pasal apa? Dia tak terima macam main-main. Bahawa Nabi hukum dah betul lah tu. Ini hari ni jadi macam ni. Sebab Islam zaman dulu berjaya sebab betapa seriusnya mereka berpegang tauhid. Tak ada sendagurau, tak ada main-main, tak ada. Hari ni orang berani. Islam ni buat main-main. Kata ulama, kata itu, kata ini. Sedangkan Allah ni maha kuat. Ya, sekarang ni tak ada apa-apa. Tapi bila sampainya kita di alam barzah, alam akhirat, kita tetap akan diungkit, ditanya balik. Ini kita tanda. Ya. Ini ya tuan-tuan ya. Kemudian ya, dikatakan juga, erti Al-Aziz itu ialah yang terbatas atau terlepas. Dikatakan daripada pendapatan panca indera dan terangkat daripada sifat-sifat makhluk. Mana nak buat bandingan kuat Allah dengan kita, pemikiran kita tak jumpa. Bandingannya tak ada. Katalah kalau kita sini ada orang kuat, ada lawan lagi. Ada orang negara lain kuat lagi. Negara itu ada kuat lagi. Mana ada tandingan. Bagi Allah tak ada. Sebab katanya tak boleh diakalkan dengan otak panca indera daripada sifat makhluk. Tak ada. Nak bagikan gandingan tak akan jumpa. Nak beritahu mutlaknya Allah itu kekuatan dia. Ya? Baik. Sementara Al-Jalili mengatakan Al-Aziz itu ialah yang besar kedudukannya sehingga ia tidak terendah. Dikenal tanpa semata-mata fahaman pemikiran, pendapatan, panca indera. Sedangkan zatnya Allah Ta'ala itu terkaya. Terkaya tengok nombor 88 ya. Betul tak? 88. Al-Ghani. Betul. Ya. Kita kaya ni. Nombor 89. Al-Mughni. Dialah tukang bagi kaya. Betul tak? 88 ya. 88, 89. Dia biasa dekat-dekat. Al-Muhyi, Al-Mumit. Ya. Apa lagi? Ya. Al-Khaliq, Al-Bari. Yang menjadikan, yang merancang. Yang merencana. Dia dekat-dekat ya. Senang nak ingat.
dan tidak perlu pada barang yang lain. Kerana itu Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda yang bermaksud Allah berfirman. Ini maknanya hadis kudusi. Akulah Al-Aziz, yakni Maha Mulia. Barang siapa mendaki kemuliaan kedua masa dunia akhiratnya, hendaklah dia taat kepada yang Maha Mulia. Riwayat Al-Khutib Al-Baghdadi. Mana kalau kita nak mulia, nak apa, taatilah segala perintah Allah. Maka di dunia, di akhirat, Allah beri kemuliaan. Kenapa? Sebab Allah itu namanya Al-Karim. Ya. Lagi? Al-Karim, mulia. Ya. Ada gitu ya? Ada, tengok. Saya tak apa ingat. Al-Karim, ya. Al-Karim ataupun 37 Al-Ali, kemuliaan, ketinggian. Kerana itulah hadis kata, ya, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kata Nabi, Islam itu tinggi, Islam itu mulia. Tidak ada satu yang boleh melampaui daripada ketinggian Allah, kemuliaan dia. Nak tanding tak ada. Itu. Ataupun Al-Karim. Al-Karim, saya tak ingat, nombor 43. Muka surat 160. Itu ni maknanya. Maknanya, Allah itu mulia. Itu dia kata sini, yang tidak perlukan pada yang lain. Sedangkan zatnya itu adalah terkaya. Dan Anas kata, Nabi bersabda, akulah Al-Aziz, akulah mulia. Barang siapa mendaki kemuliaan kedua masa dunia akhiratnya, maka hendaklah dia bertaat kepada yang Maha Mulia. Itu ya. Mana kalau kita nak jadi kuat, nak jadi mulia, taatilah segala perintah Allah. Itu pelajaran dia, tuntutan dia. Ya. Dan dalam satu hadis kudusi yang lainnya, dalam usaha kita untuk menggambarkan penjelasan maksud Al-Aziz itu, huraiannya seperti berikut. Macam mana huraian dia? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Ini yang hadis sebut tadi tu. Siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah menyatakan perang padaku. Dan aku tidak pernah ragu melaksanakan sesuatu. Sebagaimana raguku untuk mematikan seorang mukmin. Sebab dia enggan mati. Tapi Allah boleh kuasa mematikan. Dan aku, kata Allah, tidak suka mengganggunya. Dan ada kalanya seorang waliku, kekasihku, yang mukmin, bila dia minta kaya, maka aku palingkan kepadanya miskin. Sebab sekiranya aku beri kekayaannya, nescaya berbahaya baginya. Dan ada kalanya waliku yang mukmin minta miskin, maka aku beri kaya kepadanya. Sebab sekiranya aku beri kemiskinan, berbahaya baginya. Sesungguhnya Allah berfirman, demi kemuliaan dan kebesaranku, kehebatan dan ketinggian kedudukanku, tiada seorang hamba yang mengutamakan kesukaanku daripada kesukaan hawa nafsunya. Melainkan aku tetapkan yang ini, ingatkan selalu ajalnya seolah-olah di depan matanya, dan aku jamin rezekinya di langit dan di bumi, dan aku utamakan segala hajatnya lebih dari semua pedagang. Riwayat Imam At-Tabrani. Ini semua hujah dalil Allah itu Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin. 5554. Sama je ya. Dia punya maksud. Ini nak menunjukkan bahawasanya Allah ini selayaknya bersifat Al-Aziz. Ya. Baik. Tengok ni ya. Sini saya huraikan, ni ulama lain sebut ya. Al-Aziz. Al-Aziz
termasuk salah satu nama dari 99 nama-nama yang baik dalam Al-Husna milik Allah Ta'ala. Al-Aziz disebut beberapa kali dalam Quran. Umpamanya tadi saya bacakan ayat 129 Al-Baqarah. Ya. Yakni ya, dia sebut sini dan dikuatkan pula dengan hadis yang bermaksud, kata Nabi, manusia nanti akan dikumpul kepada hari kiamat dalam keadaan yang tidak beralas kakinya, berbogil dan tidak dihitan sebagaimana pada permulaan mereka diciptakan. Aku mengatakan seperti kataan seorang hamba yang soleh, jika engkau seksa mereka, sungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Jika engkau ampunkan mereka, sungguhnya engkau itu adalah Al-Aziz. Maknanya Tuhan Maha Perkasa. Al-Hakim, maknanya Tuhan yang Maha Bijaksana. Huraian dia. Al-Aziz memiliki kata sifat izzah. Bila sebut izzah ini, dia ada 3. Yakni, pertahankan diri musuh yang hendak menyakitinya. 2, kemampuan memaksa dan mengalahkan kerana kuasa yang besar terhadap musuh. 3, kesempurnaan sifat Allah ini sehingga tidak ada yang mampu menyerupai kekuatan dan kemuliaannya. Jadi, kata ulama, ada beberapa perbezaan atau hikmah yang boleh didapati daripada seorang mukmin bila mana mempelajari, mendalami huraian Al-Aziz. Yang ini boleh menumbuhkan sifat kepatuhan kepada hukum Allah, peraturannya. Sehingga tak akan ingin nak melanggar perintahnya dengan berbagai alasan dan helah mereka. Maksudnya pelajaran dia, kata setengah ulama ni, dengan kita memahami Allah Al-Aziz, kita tak berani lawan dia. Itu hikmah dia. Itu saya ulas tadi. Kenapa orang berani buat dosa itu? Seolah-olah dia mengatakan Allah tu tak kuat. Seolahnya Allah tu tak ambil kira dengan dia. Seolah-olah Allah terlepas pandang. Dalam kitab karangan Imam Ghazali, saya ingat kitab Bimbingan Mukmin, dia disebut sana. Di antara dosa yang berlaku pada hati, kata ulama, ialah bila mana dia buat dosa, dia merasai seolah-olah Allah terlepas pandang untuk tindak atas dia. Itu dosa pada hati. Dia ada 4 tu. Syirik, putus asa, berterusan dosa. Yang keempatnya, buat dosa, dia rasa-rasa Allah terlepas pandang untuk bertindak atas dia. Itu dikira dosa juga. Dosa pada hati. Kalau pada tangan, dia kata 2. Bunuh dan curi. Kemaluan, dia kata 2. Zina dan liwat. Kalau perut, maka harta anak yatim, maka riba. Contoh dia campurkan semua, ada 17. Dan kita tak ada sebut. Ya. Tu. Ini dia kata, hikmahnya ialah dengan Aziz, semoga kita mohon pada Allah Ta'ala, Allah beri kita pelindungan. Allah beri kita hidayah taufik. Allah beri redha atas kita. Redha Allah kepada kita ini. Dan juga ketaatan ini akan menumbuhkan kemuliaan dalam diri kerana selalu kita mengikut perintah dan barang menjauhi segala larangan dia. Ini maknanya satu ulama dia hurai tentang Allah itu Al-Aziz. Disebut macam tu. Jadi kita ambillah pelajaran dia. Baik. Sikit lagi 5 minit lagi. Boleh? Boleh. Ini kerja ni. Apa lagi disebut sini? Allah Maha Gagah perkasanya. Dialah berkuasa menjadikan alam seperti ini.
Menjadikan ni Allah nombor 12. Nombor 12. Al-Khaliq. Al-Bari. Perancang. Perancang dia tak pernah tewas, tak pernah gagal. Kun fayakun. Jadi. Ya. Dialah juga yang berkuasa menghancur alam ini. Menurut kemahuan kendak dia. Dan tidak ada, kata pengarang ini, satu makhluk ciptaannya yang sanggup menghalang kendak kemahuan dia. Kekuasaan dia yang meliputi kerajaan langit dan bumi. Satu itu sanggup mewarnakan apa saja terhadap seluruh kejadian yang wujud ini. Dia. Tengoklah macam mana. Macam mana Allah ni kuat. Ada kata kuat dan sempurna. Kuat dan benar. Saya ambil contoh ayat Quran. Antaranya ialah Allah sebut dalam surah Ar-Raddu. Tuan-tuan boleh baca ayat yang kedua. Dua. Allahul ladzi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha summa stawa 'alal 'arsy wa sahara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Ini contoh Allah ini bijaksana dan kuat. Kata Allah, kata ayat ni, Allah juga yang menjadikan langit yang terangkat tinggi dengan tiada satu tiang pun. Bagaimana yang kamu lihat. Tengok. Tengok langit, tak ada tiang. Sebatang tiang pun tak ada. Ini menandakan gagah kuatnya dia, cipta langit. Itu langit, belum bumi, belum dunia, belum akhirat. Belum lagi menanggung arash. Ini bukti kuatnya Allah. Gagah perkasa dia. Kemudian disebut, dialah, dia kata kat sini, bersemayam di arashnya. Ini bukan bertempat, bukannya. Arah ni ciptaan dia. Ini kadang-kadang katanya Allah duduk di arah. Tak, Allah tak ada tempat. Yang bertempat ni makhluk. Kita ni kat sini kan. Bila tempat mana menyamai makhluk. Sedangkan Allah ni tidak ada persamaan dengan makhluk. Arash ciptaan dia, bukan duduk. Mana arash ni tempat mulia. Kejadian mulia. Kemudian disebut sini, dan dialah memudahkan matahari dan bulan. Untuk apa? Faedah seluruh makhluknya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Allah jugalah mengurus mentadbir. Itu Al-Bari' ni. Dialah merencana, dia mengurus. Dia menerangkan tanda-tanda kuasanya. Itu nombor 69 tadi. Kemudian 70. Al-Qadir, Al-Muqtadir. Kalau belajar sifat 20, disebut kudrat. Itu super powernya Allah. Semuanya itu menerangkan tentang kuasanya satu persatu secara detailnya. Untuk apa ni? Kata Allah, supaya kamu yakin kepada pertemuan Tuhan kamu. Untuk apa? Menerima balasan. Untuk dihisap dan sebagainya. Ini salah satu bukti Allah itu kuat. Perkasa dan sebagainya. Itu ya. Baik. Jadi kata pengarang ini, kisah-kisah yang disebut dalam Quran yang mencatatkan setiap umat-umat terdahulu, sekarang dan akan datang cukup jelas memberi gambaran pada kita. Nak bukti Allah itu Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin dan sebagainya. Jadi umat-umat dahulunya yang cuba lawan kuasa Tuhan, semuanya berakhir dengan kebinasaan. Banyaklah contoh. Fir'aun, Qarun, mana? Tentera Abraha bergajah, mana? Semua habis. Fir'aun tengok. Fir'aun ni kalau kita baca sejarahnya, seumur hidupnya tak pernah sakit. Demam pilek pun tak ada. Pilek tu pilek. Sesema pun tak ada.
Mati dia kenapa? Dengan air je. Namrud lawan Tuhan. Mati dengan seekor nyamuk je. Nganggung masuk lubang hidung mampus. Nak bagi tahu ya. Nyamuk pun jadi tentera Allah. Belum lagi unggas, kutu. Belum lagi angin, ribut, tanah. Jangan nak sebut api lagi tak larat kita. Dengan angin mengalang kabut dah, puting beliung. Tengok ya. Itu semua nak bagi tahu dalil Allah itu kuat. Disuruh kita pandang semua ni. Ini disebut ya. Contohnya mana? Kisah kebinasaan menghancurkan kerajaan Firaun di Mesir di zaman Nabi Allah Musa AS. Kata pengarang menjelaskan peri kuasa Allah, kuatnya Allah terhadap makhluk di alam ini. Nak sombong apa gitu? Ya. Orang yang ada kerajaan ini, janganlah rasa sombong sampai tak nak buat hukum Islam. Sedangkan kamu tu dah ada beri kuasa. Ya. Cuba tuan-tuan baca surah Al-Hajj ayat 41. Kan Allah sebut orang yang telah diberi kuasa. Mereka sembahyang, mereka itu dan mereka ini. Sehingga menegakkan hukum Islam. Jadi kita ada kuasa macam mana? Buat tak? Jadi tak buat tu maknanya seolah kita memperlekehkan Allah ni tak kuat. Kalau kita rasa Allah kuat, buat hukum Islam. Caranya begitu. Bukan sebaliknya. Allah dah bagi nikmat kuasa. Jangan sampai kita tak ingat. Dalam kitab ini ada sebut. Karangan Imam Mawardi. Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Kitab politik Islam. Kan sana ada sebut satu bait ringkas dia sebut. Iqamatiddin wa siyasatud dunya bih. Dunia mesti diurus tabir dengan agama, dia kata. Bila agama saja, Allah iktiraf Islam saja. Mana dunia ni kena urus dengan agama Islam. Macam mana perkara mudahnya? Senang je. Kenapa begitu? Sebab dunia seisinya ini milik Allah. Jadi mesti diurus, dimurnikan, ditadbir dengan hukum Islam. Kalau buat sebaliknya, menyalahi lah. Kan ada satu hadis Nabi sebut dalam Matan Arba'in. Bukan. Dalam Mustika Hadis, tengok. Jilid pertama. Ada sebut. Macam mana bunyi dia? Saya tak ingat dah. Kata Rasulullah. Tak ingat saya hadis tu. Dalam ni. Muka surat 60. Muka surat 41. Hadis 60 ke atas ya. Kitab Mustika Hadis susunan Syekh Basmi jilid pertama mukadimah. Yang kata Nabi, beruntung Allah jadikanmu ke bumi alam ini. Ni bumi ni Allah buat ni untuk nikmat kita. Dalam hadis tu. Ya. Dan sekiranya kata Nabi, kalau kamu nak bertaharah, tak ada air. Bumi itulah guna untuk taharah, untuk tayamum. Itu saya sebut, mungkin mula saya sebut kan. Jadi, duka cita lah kalau dah Allah beri, maknanya nikmat bumi tu, sepatutnya kita dirikan bangunan, kita buat sawah ladang, kita buat kemajuan. Apa hukum kalau kita dirikan kilang araknya, pusat-pusat judinya, pusat-pusat zinanya, apa hukumnya? Bumi yang Allah buat cantik ni. Ini menandakan kita rasa Allah ni lemah. Sanggup kita melampaui batas, buat perkara yang menyalahi. Itu malam tadi saya sebut satu kuliah. Tak kena saya kata. Kita bertindak kepada GISB saja. Banyak lain lagi. Ialah kalau dia orang sesat. Betul sesatnya. Yang pergi tutup niaga kenapa? Orang kafir ketawa. Kami tengok.
kami menaga arak, kami berjudi, selamat. Tengok Islam tengok. Bungkus. Macam ada satu syarat baru. Rosak akidah, tutup niaga. Sesat, tutup niaga. Orang sesat lain macam mana? Bagi saya, bertindak penuhlah, jangan sekat-sekerat. Pandang semua mungkar pada dosa, masa sesat-sesat. Jangan ambil sebahagian saja. Ini seolah-olahnya, orang Melayu kata, kuman sebang laut dia nampak. Gajah di bibir mata dia tak nampak. Macam mana? Tak kena kan? Ambil semualah tindakan. Betul. Kalau kita ni sebagai pemerintah kan. Saya nak tegur ni, jangan kita silap. Jangan kita terkeliru. Kita nampak dia je. Bukan mereka tak ada sahamnya dulu sebelum Arkam ni bukannya sebab itu je salahnya. Betul kan mana salah saja. Macam itu. Memanglah semua ada salah kan. Perbaiki. Itu. InsyaAllah tuan kita nanti berhenti sini. Tentang disebut ni. Firaun yang teman dengan kezalimannya di seluruh alam ini akan cuba diceritakan sekilasnya untuk menjaga nama sifat Allah Al-Aziz itu. Baik, kita berhenti sini. Nanti bakinya kita akan sambung pada kuliah bulan depan insyaAllah. Biar sikit-sikit janji 4 perkara saya sebut tadi kita dapat. Dapat ilmu, dapat iman, dapat amal, dapat faham. Itulah sekadarnya tuan-tuan kemampuan saya pagi ini untuk kita sama-sama mempelajari syarah keterangan Allah disebut dengan Al-Aziz. Mudah-mudahan ada berkat manfaatnya. Boleh memahamkan betul-betul keterangan dari nama tadi. Yang mana dia wajib diimani. Sebab kata Imam Syekh Imam Al-Khatabi mengatakan jangan sampai nama-nama Allah ditolak, tak diterima. Siapa-siapa yang menyalahi nama-nama tadi, dia kata boleh mencacatkan iman. Boleh merosakkan iman. Sebab nama-nama Allah ni disebut berulang-ulang di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kata dia. Imam Khatabi kata gitu. Itu yang saya dapat baca statement dia. Tentang Asmaul Husna ini. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah kulli hal. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita akhiri sama-sama dengan kafaratul majlis dan membaca suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.